الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير وبعد. Saya muliakan pengurusi bagi Masjid Sungai Tiram, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi masjid, para guru, para asatizah, muslimin muslimat, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini. Dan kita sambung kembali bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wa Talaqqi pada rangkap yang ke-57. Pilihlah guru sebenar wahai teman, ilmu ini agama bukan mainan. Jadi memilih guru adalah merupakan manhaj yang telah disebutkan oleh ataupun sistem yang telah disebutkan oleh Al-Imam At-Tabi'il Jalil Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Jadi Al-Imam Muhammad bin Sirin Tabi'il Jalil merupakan seorang tabi'in yang agung. Beliau pernah menyebutkan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang dimaksudkan situ ilmu apa? Ilmu yang dimaksudkan adalah al-ulum asy-syar'iyyah wal aliyah. Nah, jadi ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu syariah dan juga ilmu Arabiyah dan juga ilmu alat. Kenapa ilmu alat? Yang kita sebutkan semalam, nahwu, saraf, mantik, balaghah, usul fiqh, usul hadis, ulumul Quran, kesemua itu dikira sebagai al-ilm juga yang dalam maksud yang disebutkan oleh Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzu dinakum, karena ianya adalah khadim, berkhidmat kepada al-ulum asy-syar'iyyah, karena dia berkhidmat kepada ilmu-ilmu dalam syarak. Maka yang berkhidmat al-wasail, kata ulama, al-wasail ta'khudh hukmal maqasid. Wasilah mengambil hukum maqasid. Wasilah mengambil hukum tujuan. Kenapa? Karena nak memahami kepada tujuan perlu kepada wasilahnya. Maka wasilahnya juga mengambil hukum tersebut. Boleh? Dan ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarahkan maksud yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Jadi kena pilih guru, karena ilmu ini adalah agama. Maka tengok dengan siapa yang kamu ambil ilmumu. Sebab tu kata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kanu idza atau ar-rajula la ya'khudhu anhu nazaru ila samtih. Kanu idza atau ar-rajula, yani para ulama terdahulu ketika mereka datang untuk belajar dengan para guru pada ketika tersebut, liya'khudhu anhu, untuk mereka mengambil ilmu, nazaru ila samtih, mereka akan melihat kepada akhlaknya guru tersebut, wa ila salatih, dan bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salatihi maksudnya salatnya, perlakuannya, wa ila halihi,
summa ya'khudhuna anhu, kemudian baru mereka mengambil ilmu daripada guru tersebut. Ini mereka akan duduk dulu tengok guru ni macam mana akhlaknya, macam mana peribadinya. Sampai itu juga kena tanya juga kepada ulama lain bagaimana pandangan mereka terhadap guru tersebut dan sebagainya. Tamam? Jadi pemilihan guru oleh para murid ini adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena ianya akan menentukan kepada cara hidup dan bagaimana murid tadi bermuamalah dengan ilmunya. Kalau disilap pilih guru pada ketika permulaan, maka akhlak tu nanti akan dibawa. Kalau gurunya jenis contohlah kan, suka kafirkan orang, suka bid'ahkan orang dan sebagainya, maka dia akan menjadi begitu juga. Dia akan menjadi sebegitu juga. Tilmi suratul syekh, kata ulama. Murid ini adalah gambaran gurunya. Kalau gurunya mengajarkan sedemikian, maka muridnya juga nanti akan sedemikian. Boleh. Sebab tu saya sebut di sini, jika dia tidak punya sambungan, guru yang ingin kau jadikan panduan punya sambungan dengan Rasul junjungan. Syarat nak dapatkan guru yang kita nak dapatkan, yang pertama yang saya letakkan, mesti ada sambungan dengan Rasulullah. Tidak boleh guru tadi guru yang hanya membaca dengan sendiri dia. Dia tak pernah sebut guru dia siapa. Kena sebut guru dia siapa. Ini bukan zaman sekarang, ini bukan zaman untuk kita nak tawaduk maka kita tak beritahu guru kita. Itu bukan tawaduk, itu nak sembunyi kebenaran. Akhirnya bila cek balik tak ada guru. Yang kita nak siapa guru dia. Itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Kataan penting. Apa kata Imam Syatibi? Dia kata, min anfa'i turuqil amal al-musilati ila ghayati at-tahaqquq bihi. Baik, macam mana nak jalan yang paling menyampaikan kepada menyampaikan kepada ghayati at-tahaqquq, untuk nak dapat penguasaan yang benar dalam ilmu. Apa dia? Akhzuhu an ahlihi al-mutahaqqiqin. Mesti mengambil daripada ahlinya yang muhaqqiqin, mutahaqqiqin. Alal kamali wat tamam, maksudnya mengambil ilmu daripada ahlinya yang sempurna dengan penguasaan ilmu tersebut. Kemudian kata Syekh Al-Imam Syatibi sebut apa? Walil alim al-mutahaqqiqi bihi amaratun wa alamatun tattafiqu ma'a ma taqaddam wa in qalafatha fi an-nazar wa hiya thalas. Katanya bagi alim yang mutahaqqiq ini ada sifat-sifat yang saya akan sebutkan ini. Ini antara sifatnya alim tersebut. Yang kalau ada sifat tadi, maka ini alim yang mutahaqqiq. Maksudnya yang benar-benar menguasai ilmunya. Ihdaha, apa dia yang pertama? Al-amal bima alima. Dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Bukan dia hanya tahu tapi tak beramal. Tak. Mesti syarat pertama amal. Hatta yakuna qawluhu mutabiqan li fi'lihi. Sehinggalah perucapan yang dia ucapkan tadi, yaitu bersesuaian dengan apa yang dia lakukan. Dia cakap, dia buat dulu. Dia buat dulu, baru dia cakap. Dan baginda Rasul SAW sedemikian. Para sahabat yang terdahulu sedemikian. Para ulama ummah yang memimpin umat ini sedemikian. Mereka tak cakap saja, tapi mereka buat apa yang mereka cakapkan. Yang mereka pandukan kepada umat, yang tu dulu mereka lakukan. Yang mereka larang kepada umat, yang tu dulu mereka tinggalkan. Fa in kana muqalifan falaysa bi ahlin li an yu'khadha anhu. Kata Syekh, kalau dia mukhalafah, berbeza dengan apa yang dia ucap dengan amal dia, maka ini bukan ahlinya untuk kita ambil dengan dia. Itu sifat yang pertama. Wala an yuqtada bihi fi ilmin, dan tidak boleh untuk diambil perhatian, diambil ikutan dia dengan ilmu. Wa hadzal ma'na mubayyanun 'ala al-kamali fi kitabil ijtihad walillahil hamd. Dia kata nanti akan saya syarahkan dalam kitabul ijtihad. Buka muwafaqat, kitab ijtihad akan dibahas masalah tersebut. Baik, yang kedua kata Syekh, sifat yang kedua apa dia? An yakuna mimman rabbahu syuyukhu fi dzalikal ilm. Mesti guru tersebut pernah dididik oleh guru-guru dalam ilmu tersebut. Mesti syarat dia mesti berguru sebelum tu. Boleh? Liaqdhihi anhum, karena dia mengambil daripada guru-guru tersebut. Wa mulazamatihi lahum, dan karena mulazamah, berterusan panjang masanya dia bersama dengan guru-guru tersebut. Fahuwa al-jadiru bi an yattasifa bima tasafu bihi min zalik,
Wa hakadha kana sya'nu salafis salih. Jadi ini orang dulu macam tu. Para salafus salih terdahulu macam tu. Nah, mereka nak nisbahkan mereka dengan ilmu tersebut mesti mulazamah dengan guru dalam bidang tersebut. Boleh? Jadi tak boleh kalau orang tu mengaku kata saya nak mengajar nahwu tapi tak pernah mengaji nahwu dengan mana-mana guru. Saya nak mengajar sarah tapi tak pernah mengaji sarah dengan mana-mana guru. Tu kalau dalam bahagian agama lebih-lebih lagi. Kalau dalam dunia pun boleh. Sama saja hukum dia. Macam mana kamu boleh jadi pakar bedah kalau kamu tak pernah mengaji dengan pakar sebelumnya yang tunjuk kepada kamu cara nak bedah? Macam mana kamu nak jadi pomen kalau sebelum tu kamu tak belajar dengan pomen yang ni? Mungkin buka buku sendiri saja. Bolehlah, tapi tak sama seperti mana orang yang belajar dengan gurunya. Karena ada benda yang kadang-kadang disebut dalam kitab perlu kepada syarahan, perlu kepada kefahaman, takut nanti silap faham. Kitab jatuh punya dah. Kitab tu jatuh tulisan. Itu yang cerita kata seorang lelaki mati setelah dia makan makjun, nak dia buat sendiri. Nah, makjun ni bahasa Arab lah, no? Makjun maksud yang telah diajinkan, maksud yang telah dicampur adukkan ubatnya, bagi makjun. Nah, jadi ubat yang dia buat tu dia makan mati. Tanya mati kenapa? Dia tanya kat mak dia. Pokoknya dia kata duk baca satu buku, ada kat bilik dia. Dia pun buka buku tu. Dia kata lah kali dia baca tu dia mati. Makan makjun dia. Cek balik. Buatnya dia kata kena ambil hayatus sauda. Hayatus sauda dia ulat hitam, campur dengan madu ke apa-apa, goreng, makan. Insya-Allah khair. Dia pun cari ulat hitam. Masak, mampu lepas tu. Kawan-kawan kata lah, dia silap baca. Bukan hayatus sauda, habbatus sauda. Tulis sama, titik lain sikit je. Lari terus makna. Hayah ulat, habbah bijirin tu, biji sawi tu. Apa tu sauda tu? Jam terus. Hanya kerana salah titik saja, bukan sekat titik ya, pi terus. Dengan titik-titik jatuh, bukan jatuh tertambah dengan dia sekali. Ilal barzakh, nah. Balik ke alam barzakh tu, sebab tu jaga. Hak tu pun kena jaga-jaga. Ni cerita ni disebut oleh para ulama dalam kitab. Ni bukan cerita orang panggil dongeng saja. Memang saya pernah baca dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama daripada Yaman. Katanya peristiwa ni pernah berlaku. Ini bukan cerita Pak Long daripada keluar darah. Baik. Guru yang ingin kau jadikan panduan punya sambungan dengan Rasul junjungan. Tengok orang dulu, para ulama terdahulu, syarat dia kata Imam Asy-Syatibi an yakuna mimman rabbahu syuyukh, mesti orang tersebut ditarbiyah oleh guru-guru, mesti dididik oleh guru. Dan ini adalah sya'nu salafis salih. Ini orang-orang dulu punya akhlak begitu. Cuba tengok siapa dia. Fa'awwalu zalika, yang mula-mula contohnya apa dia? Mulazamatus sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bermulazamah dengan Rasulullah. Tu. Para sahabat belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berterusan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak inqita' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terputus dengan Rasulullah, berterusan. Nah, kemudian wa akhdhuhum bi aqwalihi wa af'alihi wa i'timaduhum ala ma yaridu minhu kainan ma kana wa ala ayyi wajhin sadara minhu fahimu maghza ma arada bihi aw la hatta alimu wa tayaqqanu annahu al-haqq alladhi la yu'arad. Mereka ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tempat yang Nabi maksudkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau pun mulanya tidak faham, setelahnya mereka faham setelah itu dengan makluman ataupun tambih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Nampak? Jadi perlu kepada guru. Dan guru yang saya maksudkan di sini bukan hanya guru yang kita hadir dalam majlis kemudian kita balik. Tak. Guru yang dimaksudkan sini kata para masyayikh adalah al-musahabah, mesti bersahabat dengan guru tersebut. Maksudnya mesti bermulazamah dengan mulazamah tammah. Sebab tu kata Maulana Syekh Muhammad Awamah hafizahullah taala, guru kami yang mulia, kata beliau dalam kitabnya Ma'alim Irsyadiyah, ada di tangan saya sekarang ni. Kata beliau guru untuk bermulazamah ni cukup seorang. Untuk kita mulazamah betul-betul dengan dia cukup seorang. Sebab nak mulazamah dengan semua tak dan kita. Nak mulazamah seorang saja cukup dah. Untuk sohbah, untuk ambil akhlak, maka kena pilih yang boleh untuk kita ambil akhlaknya, seorang.
Tapi untuk ambil ilmu yang pelbagai, ramai. Itu lebih baik. Nahwu belajar dengan orang ni, saraf mengaji dengan orang ni, mantik mengaji dengan orang ni, fiqh mengaji dengan orang ni. Tapi nak mulazamah dengan guru seorang ni, hak guru ni orang yang biasanya melalui dan juga menguasai ke semua bidang tersebut. Kalaupun dia tidaklah sepakar yang betul-betul macam orang yang pakar betul dalam ilmu nahwu, kerana dia tumpu betul yang tu, tapi kurang-kurangnya dia boleh juga untuk nak tahu tentang ilmu tersebut. Jadi orang kata nak tabahur ataupun nak jadi alim kabir, yang alim kabir dalam lughah contohnya dalam bahasa Arab. Tapi kalau kata bagi dekat seorang lagi guru yang memang dia fokus dia bahasa Arab, mungkin cara pengajaran yang kawan seorang lagi lebih baik. Nah, tapi guru yang ini tidak boleh kita kata lekeh juga. Maksud dia reti juga dengan ilmu tadi. Maksud kalau duduk dengan orang hak reti bahasa Arab, dia tak jadi serupa dengan apa ni, tikuih cakap dengan gajah, faham? Bahasa tikuih cakap dengan bahasa gajah. Gajah duduk bersembang, dia jadi tikuih. Tak apa dia bersembang ni, tak faham. Dia akan jadi gajah juga waktu tu. Cuma mungkin perbincangan dia lebih tinggi dan sebagainya. Kalau boleh dia ada jugalah. Orang panggil al-ba', dia panggil ba'. Dia ada juga tapak kaki dia dalam ilmu tersebut. Orang dia reti juga untuk nak masuk, tahu apa yang mereka bincangkan. Faham? Itu. Jadi ini antara syarat yang diletakkan oleh masyayikh. Maksudnya mesti ambil daripada guru. Tengok di sini. Syekh sebut apa lagi? Ini penting. Fahadha min fawaidil mulazamati wal inqiyadi lil ulama. Ini antara faedahnya kita bermulazamah dan duduk dengan para ulama. Wasabri alaihim fi mawatinil ishkal hatta lahal burhanu lil ayan wa sara mithlu dhalika aslan liman ba'dahum. فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. Apa kata Syekh di sini? Dia kata ini fawaid kita bermulazamah dengan ulama dan juga kita mendekati mereka, bersabar dengan mereka fi mawatinil iskal. Kalau ada masalah apa-apa dan sebagainya, maka kita bersabar pada ketika tersebut untuk mendapatkan maklumat dan faham kita dengan ilmu tadi. Dan ini para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bermulazamah dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sehingga mereka faham, hatta faquhu, sehingga mereka faham betul-betul dan mereka mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan dalam ilmu. Wa hasbuka min sihhati hadhihi alqa'idati annaka la tajidu 'aliman ushtuhira fi an-nasi la akhdhu anhu illa wa lahu qudwatun ushtuhira fi qarnihi bimithli dhalik. Dia kata cukup dengan kamu jadikan sebagai panduan apa yang saya sebut ni, kata Syekh Imam Syatibi, dia kata kamu tengok mana-mana ulama yang terkenal, sudah pasti padanya tersebut ada panduan yang dia ambil sebelum tu daripada orang yang terkenal juga dengan ilmunya, yang dia jadikan sebagai panutan, guru dan juga panduan dia. Maksudnya bersanad. Macam mana dia boleh jadi guru yang macam tu? Karena ada guru sebelumnya. Macam mana guru dia boleh jadi macam tu? Karena gurunya sebelum tersebut. Karena macam mana guru tadi sambung macam tu? Karena bersambung dengan guru yang sebelumnya. Sampai kepada siapa? Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata apa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama ni warisnya para nabi. Kalau nak waris ni dia mesti bertitih, bersambung silsilah dia. Tak boleh nak waris kalau tak bersambung. Putus sambungan tak dikira sebagai waris. Tidak. Dan dia kata apa? Wa qallama wajadta firqatan za'ighah wa la ahada mukhalifun li sunnati illa wa huwa mufariqun li hadzal wasfi. Ini sangat penting. Dan kata Syekh sangat kurang. Kadang-kadang maksud kata dia, kalau kamu tengok dalam kelompok yang tersesat jalannya, terpesong perjalanannya, kamu akan dapati mereka tidak ada sifat ini. Mereka tidak ada guru. Kalau tuan-tuan cek balik, sungguh hak kerja duk kaki bid'ah orang ni, kalau cek balik tak ada guru. Dia kata saya ada guru. Baik, guru kamu mengaji dengan siapa? Guru dia. Okey, guru tu mengaji dengan siapa? Putih, tak ada guru. Hak guru dia halah kali tu mereng, buka buku sendiri. Sebab tu tak bersambung ilmu dia. Tak bergabung dia punya maklumat yang dia dapat. Maka akhirnya menyebabkan dia terpinga-pinga, syok sendiri. Jadi dia ni macam anak yang terputus sanad dia. Faham? Dia kata saya mengaji di negara barat, saya mengaji di negara timur, masya Allah, timur tengah, bukan timur Tengah.
Mengaji di negara Arab, tak mau sebut negara mana pun, Mesir ke, Syria ke, Jordan ke, apa ke. Tapi guru yang dia ambil tadi ni guru yang ma'ruf, yang kita faham pada mereka ni pun suka bid'ahkan orang juga. Jadi sambung rupanya terputus. Sampai kat satu tahap tu tak ada guru. Guru dia tadi rupanya baca buku sendiri dalam perpustakaan. Rupanya gitu. Lepas tu guru atas tu pernah lah mengaji Jurumiyah dengan kawan tu. Ada seorang guru dia mengaji Jurumiyah ya, Al-Ajurumiyah. Iaitu lepas tu inqita', tidak lagi hadir dengan kelas kepada guru lagi. Terus iktimat dengan diri dia, berpegang dengan kemampuan diri dia. Ni orang cerdik ni kadang-kadang macam tu. Dia cerdik terlajak sangat ni. Dia duk rasa dia cerdik. Semua benda dia nak bahas. Kita kamai lah kawan-kawan cerdik ni. Dia cerdik. Dia nak bahas semua. Oi, kita kata sakan ni. Kita cucuk sikit ya. Kata kita sombong. Tengok sombong. Sombong pula dah. Yang sombong daripada tadi kita apa? Maitan kita sikit je. Terus kata kita sombong. Kita ini. Jadi kita nak tengok dah kata power sangat. Nak tengok lah. Tahu mana sangat. Kemampuan. Kita pun tak bahas bidang yang dia punya. Dia seronok nak bahas bidang yang bukan dia punya. Ini orang panggil apa? Dipanggil barbarian. Barbarian dalam ilmu. Conan the Barbarian. Jadi tak ada tamadun. Ketamadunan tak akan jadi lengkap baik dengan orang-orang yang macam ni. Baik. Kemudian kata Syekh lagi apa dia kata? Wa bihadzal wajhi waqa'a at-tashni' 'ala Ibn Hazm az-Zahiri. Ini Al-Imam Asy-Syatibi, Imam Ibn Hazm, sahibul Muhalla, kitab Muhalla yang masyhur yang dibaca oleh para ulama, khususnya kata Maulana Syekh Ali, kalau nak jadi mufti kena baca Muhalla, karangan Ibn Hazm Al-Andalusi. Imam Ibn Hazm Az-Zahiri, dia mazhabnya Zahiri. Ibn Hazm ni orang cerdik dia. Saya kata kerana inilah, kata Imam Syatibi, Imam Ibn Hazm dicela. Sebab apa? Wa annahu lam yulazim al-aqza 'an asy-syuyukh, karena dia tidak mulazamah dengan mengambil daripada guru. Wala ta'addaba bi adabihim, dan dia tidak beradab dengan adabnya para ulama. Kata Syekh Muhammad Awamah, apa dia kata Syekh? Na'am kana lahu kasratu syuyukh. Kasrah min asy-syuyukh, maksudnya Ibnu Hazm Al-Andalusi Az-Zahiri ini gurunya ramai, memang ramai. Wa syuyukhir riwayah, yang dimaksudkan dengan guru tadi daripada guru riwayat saja. Pergi jumpa guru tadi ambil riwayat. Macam orang Allah dah buat lah, jumpa tok guru ni ambil sanad, jumpa tok guru ni ambil sanad, ambil dia ambil sanad lah, lepas tu sambung sanad. Saya sambung kan ni. Dia tak sebut kata dia duduk berapa lama dengan guru tadi. Kita kalau ambil sanad dengan live, kena bagi tahu dengan live. Saya ambil dengan mubashir, dengan live daripada Facebook. Sekarang ni ada satu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu madrasah di Iraq. Saya selalu ikut juga madrasah ni, madrasah Ar-Rabbaniyah lil Ulum Syar'iyyah. Bagus madrasah ni. Dipimpin oleh Syekh Abbas Fadil, hafizahullah taala, ni alim besar daripada Iraq. Dan tiap hari, boleh kata seminggu tu mesti adalah 2-3 kali depa akan buat majlis sama' pada waktu sekarang ni, kerana pandemik ni, kerana ada Covid ni. Depa akan telefon masyayikh daripada seluruh dunia untuk buat majlis sama'. Depa akan telefon terus. Jadi kita boleh dengar basin mubashir tadi, maksudnya dalam live tadi ni, riwayat-riwayat daripada para guru ni. Ada baca Muwatta Imam Malik, ada baca Sulasiyat Al-Imam Al-Bukhari, ada baca Awail Sumbuliyah, baru ni dengan Syekh Ali Jumaah. Baru ni semalam diambil dengan seorang syekh daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Indonesi Al-Banjari, umur 110 tahun. Umur syekh tadi. Duduk di mana tak ingat lah. Sama ada duduk di Makkah ataupun dia duduk di Indonesia. Masa duduk di Makkah. Umur dia 110 tahun. Anak dia Hajjah Zakiyah yang tolong jadi juru cakap. Ayah dia dah sangat tua dah. Dah duduk atas katil dah rasanya. Syekh ni tua dan alim. Dan kemudian ambil daripada Syekh Muhammad Agha Ansari, ulama daripada Nigeria kalau tak salah ya. Ulama daripada Nigeria, yang mana ulama tersebut yang saya dengar dalam tu, dia boleh sempat baca Ajurumiyah sikit. Kata kami nak ambil Ajurumiyah dengan Syekh, boleh dia sebut lah, kawan tu dia sebut. Lepas tu Syekh pun baca Ajurumiyah. Lepas tu dia kata, saya bukan baca Ajurumiyah saja, dia kata saya bukan hafal Ajurumiyah saja. Umur dia dekat 80 dah Syekh tu. Syekh Agha tu, Syekh Muhammad Agha Ansari tadi umur dekat 80 lebih.
Dia kata saya hafal syarah Ajurumiyah. Lepas tu dia baca hafalan dia tu. Dia gila. Al-kalam ni apa dia masuk kalam, apa dia, apa tu al-murakkab, apa dia maksudnya, al-mufid, apa dia maksud dia, al-wad, apa ni bil wad'i, apa dia maksud bil wad'i, syarah semua dalam bahasa Arab ni dengan hafalannya. Kuat tu hafalan dia umur 80. Dia kata tu saya hafal ni 60 tahun yang dulu, tapi masih ingat lagi sampai sekarang, kata dia. Hafalan ni dia kata 60 tahun yang dulu masih ingat sampai sekarang. Memang kuat tu ingatan. Nanti akan ada majlis dengan dia pula. Baik, kalau kita dengar daripada situ, adakah kita diiktibar talaqi dengan guru tersebut secara mubasyarah, depan-depan dengan guru tadi? Tak. Kalau orang ni dia kalau dia tak amanah, dia akan beritahu kata saya ambil daripada fulan bin fulan, seolah macam dia jumpa, padahal dia tak sebut habis. Saya ambil melalui apa dia? Live. Dan live pula macam tuan-tuan tahu, sebenarnya ni dia ada beberapa second yang dia akan terlambat sedikit. Walaupun laju gila. Internet dia 4G, 5G, dia akan ada terlambat juga sikit beberapa second dengan tempat tersebut. Jadi dia tak live. Dia sebenarnya dia bukan secara mubasyarah, bukan secara berterusan terus. Jadi kena amanah sebut benda tersebut. Walaupun sebahagian ulama iktibar, kata ia boleh ambil melalui internet. Maksudnya kalau kata dengar dengan live, kita kata boleh diiktibar. Dan ada sebahagian lagi para ulama, dia terus ijazahkan sekali. Kalau siapa-siapa yang hidup pada zaman dia pada waktu tersebut tak pernah jumpa dia pun dia ijazah. Itu dia. Katanya Syekh Yasin Al-Fadani macam tu. Syekh Yasin Al-Fadani sebelum dia wafat, katanya dia pernah syaratkan begitu. Dia kata saya ijazahkan kepada semua yang pernah hidup pada zaman saya ini. Maksudnya kita dapat juga. Sebab Syekh meninggal tahun 1990-an. Orang yang lahir tahun 1980-an, dan juga sebelum 1990, waktu Syekh masih hidup, maknanya dia dapat sekali sanad tu walaupun dia tak pernah jumpa dengan Syekh, kerana Syekh pernah syaratkan saya ijazahkan semua. Tapi tak tahu malukah kita kalau kita sebut saya telah mengambil daripada Syekh Yasin Al-Fadani, padahal Syekh Yasin riwayat tadi melalui hanya sekadar dia bagi ijazah tadi untuk bagi orang panggil apa, anugerah kepada umat saja untuk bersambung dengan dia, kata dia. Tak boleh kita buat macam tu. Kita duk kata saya pernah ambil dengan Syekh Yasin. Pernah jumpa Syekh Yasin? Tak, sebab Syekh Yasin dia pernah sebut, kata siapa-siapa yang hidup waktu zaman sebelum aku wafat, maka dia dapat sanad tu sekali. Sebab tu kata Syekh di sini, tengok, Imam Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, dia banyak Syekh, tapi Syekh riwayah. Illa anna Syatibi, kecuali Imam Syatibi kata apa di sini? Imam Syatibi tak nafikan kata dia mengaji dengan para guru, dia ambil daripada para guru. Tapi Syatibi berkata yatakallam an syuyukhis suhbah wal mulazamah. Dia tidak ada guru yang dia bermulazamah, yang duduk dengan guru tersebut, musafir dengan guru tadi, jalan dengan guru tadi, dapat panduan daripada guru tadi, tak ada. Sebab tu berbeza dengan orang yang hanya datang ke masjid bertemu dengan guru, berbeza dengan murid yang bermulazamah dengan guru sepanjang masa. Maka tu ada perbezaan yang sangat jauh. Karena yang duduk dengan guru tadi, dia akan melihat akhlak guru tersebut, dia akan tahu apa yang disukai oleh guru tadi, apa yang tidak disukai oleh guru tersebut, dan sebagainya. Jadi sebab tu sohbah dengan guru ini akan melahirkan adab yang luar biasa kalau dia ambil daripada guru yang beradab. Tapi kalau dia sohbah dengan guru yang tidak beradab, ada dua, sama ada dia akan lari pada guru tersebut, ataupun dia pun akan jadi tak beradab lepas tu. Dia akan jadi murid yang juga tidak beradab. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang penting yang kita kena ambil berat sungguh-sungguh. Jadi jika guru yang ingin kau jadikan panduan punya sambungan dengan Rasul junjungan, mesti ada sambungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia tidak punya sambungan, apa yang dituntut hanyalah omongan. Kalau dia tidak ada sambungan dengan Rasulullah, maka yang dituntut daripadanya itu hanyalah omong kosong sahaja. Itu tidak betul pun yang dia cakap, karena tidak ada sambung. Kalaupun dia cakap betul, tapi ucapan tadi tidak ada nur, tidak ada cahaya. Karena apa? Karena tidak ada sambungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penting, dengan sambungan ini sangat penting. Ya ahlullah, para wali Allah Ta'ala, mereka melihat kalam yang bersambung ini dengan sambungan. Nampak cahaya dia betul. Kita tak nampak, tapi mereka nampak kalam cahaya tersebut. Yang kalau ada sambungan. Ada seorang syekh di Masjid Al-Azhar Al-Sharif, kata Syekh Jamal Faruq, dia cerita kat kami, dia ada halaqah Quran di Masjid Al-Azhar. Halaqah Quran ini pada setiap hari Ahad. Jadi yang akan pimpin Syekh Maqra'ah di dalam Masjid Al-Azhar. Setiap hari Ahad dia akan kumpul lepas asak. Lepas maya asak tu betul-betul akan duduk dekat dengan halaqah. Kalau kata ni mimbar Masjid Azhar, mihrab dia,
mihrab Fatimi, mihrab di Masjid Azhar ada banyak. Mihrab kedua, mihrab tengah-tengah. Depan sekali yang ada dia punya mimbar ni, tu mihrab yang baru, yang tak baru dah, lama dah lah, beratus tahun dah. Cuma yang tengah ni dipanggil mihrab Fatimi. Dibuat oleh kerajaan Fatimiyah dulu, Syiah. Di mihrab tu tepi sebelah kanan macam ni ada tempat untuk baca Quran. Jadi dulu Syekh Abdul Hakim pemimpin kepada majlis maqraah tadi. Dalam majlis Syekh itu ada seorang, dia pun ni pakat baca ni semua qari. Syekh Jamal pun qari. Syekh Jamal Faruq hafizahullah taala, guru kami dalam akidah, pun qari besar. Dia alim dalam dalam qiraat 10. Memang ada sanad dalam tu. Dan bila dibaca Quran, ada seorang syekh ni baca. Tengah baca, tiba-tiba ada seorang Arab, ni Ammi dah, Ummi, dia tak erti baca. Tak erti baca. Dia main duduk dalam majlis ya, ambil berkat. Dia main berkampung. Tengok-tengok syekh baca, terus dia tegur pada waktu tu. Dia kata, syekh baca tak betul ni. Orang lain duduk waktu tu kata, push. Boleh tegur syekh. Hak main ni semua hafal Quran 30 juzuk. Dah hafal Quran 30 juzuk, sanad pula bersambung dengan Rasulullah, sambung dengan Sayyidina Jibril, sambung dengan Allah. Tu dia. Sanad Quran memang macam tu. Sanad Quran dia akan sambung sampai ke Nabi, sambung sampai ke Sayyidina Jibril, sambung kepada Allah. Tu sanad Quran. Jadi bila kawan ni tegur, orang ni pakai apa? Han tegur. Bila syekh tu dia peringat, perasan balik, dia kata, ya betul tak betul. Dia ada baca silap. Ya. Jadi dia pun tanya, macam mana kamu tahu kata aku baca silap? Dia kata, tadi waktu kamu baca, saya nampak cahaya keluar daripada mulut ni, naik sambung ke atas, menyambung ke langit, kata dia. Cahaya tu keluar. Tapi sampai yang tang salah tadi ni terputus. Dia kata cahaya tak bersambung, putus waktu tu. Saya tahu salah waktu tu. Tu saya tegur, saya tak tahu. Tapi saya nampak cahaya tu terputus, tahu kata tak betul. Masya-Allah. Ada orang yang Allah Taala bagi macam tu. Hak baca pun tak tahu kata keluar daripada mulut dia cahaya. Hak tengok tahu. Kerana hati dia bersih. Orang soleh. Ada seorang syekh daripada kampung, nama Syekh Mahmud Khattab As-Subki. Syekh Mahmud Khattab ni dia pengarang kepada kitab syarah kepada Sunan Abi Daud yang dipuji oleh para ulama India. Kata ni antara syarah terbaik. Dia ulama Mesir. Dia mai ke Azhar, umur dia waktu tu 60 tahun. 60 tahun lah. Dia mai ikut adik dia. Mai tu tinggal kampung dia falah, dia petani. Dia buat kebun dia. Mai ke Azhar, dia duduk dalam majlis ulama Azhar, dia pening. Apa dia pun mengajar ni? Tak pernah dengar dia kata. Tapi dia ni ahli salawat, dia suka salawat pada Nabi SAW. Dia orang amal, ahli amal. Cuma tak ada ilmu. Dia mai duduk, kata apa dia pun mengaji ni? Tak faham. Dia keluar daripada bilik kelas tu, daripada ruang tu, dia keluar, dia kata tak faham. Dia kata hak ni aku nak kena cari sepatutnya, dia kata. Akhirnya ambil keputusan tak balik kampung terus. Berapa tahun? 3 tahun tak balik. Duduk di Masjid Azhar, tidur dalam masjid. Boleh tak tahu, umur 60. Terus tak balik kampung. Duduk di Masjid Azhar, mujawirin, tinggal dalam masjid, makan makanan hak masjid sedia. Masjid Azhar dulu kalau dia sedia kepada pelajar, makanan dia roti seorang sekeping. Siang roti satu lagi keping waktu malam. Petang. Sebelum malam 2 keping sehari roti. Dalam tubuh full. Full kacang tu, kacang bakhila tu, kacang full dia panggil. Kacang full tu bubuh dalam tu. Kacang full ni sebab dalam kacang full ni dia ada selulosa katanya. Selulosa ni sejenis bahan yang kalau ada dalam perut, dia masuk tu dia cepat kenyang. Dia cepat kenyang dan kemudian dia lambat untuk dihadamkan. Dan kemudian petang tu pula baru makan pula sekali lagi untuk tahan sampai esok. Jadi makan macam tu lah. 3 tahun tuan. Dan selepas 3 tahun dia boleh buat apa? Dia mengajak pula dalam Masjid Azhar. Dia pula boleh mengajak. Ni mengaji betul. 3 tahun duduk tak balik. Lepas tu dia mengajak pula. Masya Allah. Ada orang yang macam tu, dia himmah dia aliyah. Orang yang tinggi dia punya himmah dia. Sampai macam tu sekali. Baik. Jadi jika dia tidak punya sambungan, apa yang dituntut hanyalah omongan. Bertanyalah kepada para ilmuwan, jangan segan untuk dapatkan panduan. Baik, kalau kita nak mengaji dengan seseorang, maksudnya dengan nak bersuhbah dengan guru tersebut, tanya dulu kepada orang, ataupun kena tahu tentang peribadi guru tersebut, dengan siapa dia belajar,
siapa dia ambil ilmu. Tak boleh kita duk sembunyi-sembunyi. Kalau tak mengaji, bagi tahu tak mengaji. Masalah sekarang ni tak bagi tahu. Itu yang masalah dah. Kalau mengaji, bagi tahu mengaji. Kalau tak mengaji, bagi tahu tidak mengaji. Dan tidak mengaji pada zaman dahulu ni ada contoh dia. Tapi jadi ulama. Ada di kalangan ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Tapi tidak dikenal bahawa dia ni orang yang bermulazamah dengan guru. Tapi tulis syarah Sahih Bukhari. Antara syarahan pertama dan Sahih Bukhari dalam dunia. Tapi tidak bermulazamah dengan guru. Nampak tak? Ulama daripada Andalus. Seorang. Dan waktu ketika dia tegak ulama-ulama pada waktu tersebut, dia tulis surat sebab ulama-ulama ni dikatakan, dia tuduh kata mereka ni ulama kerajaan. Dia tulis surat, dia kata apa ni kamu takut dengan kerajaan lah, apa semua. Tulis surat. Ulama-ulama balas sikit je kat Syekh. Kat Syekh tu dia tulis apa? Uskut la syaikhalak. Ulama-ulama ni pakat tulis balik surat kat dia, kata diam, ham kena guru. Itu dulu balasan dia tu ya. Dia tulis surat hantar kat depa balas surat sikit lah, hantar macam telegram ya. Apa dia? Uskut la syaikhalak, diam, kamu tak ada guru. Itu jawapan dia. Habis tutup tulis buku. Han tak ada guru nak tegur bawah. Maksud kamu tak ada panduan, kamu tak ada guru yang bimbing kamu. Macam mana kamu nak bimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ini agama ni, ilmu ini agama Allah Taala. Tengok dengan siapa kamu ambil agama kamu. Itu sepatutnya yang dulu. Boleh? Ini bukan benda main-main. Doktor bedah, kalau bedah orang tersilap mati. Salah kan? Salah besar tu. Itu di dunia. Orang yang mengajar umat dan kemudian dia salah bawa umat tadi kepada yang sepatutnya, ini nak bawa ke akhirat lebih berat daripada yang doktor bedah tadi salah bedah. Karena apa? Karena yang ni dalam dunia ke dalam dunia juga. Yang ni daripada dunia nak ke akhirat, tiba-tiba dia main-main pada waktu tersebut. Itu jaga-jaga. Zaman diletakkan seorang tadi, dan orang sendiri pun kadang dia tak berasa, kata dia tu bukan ahli dalam perkara tersebut. Bagi kolom suruh jawab soalan. Dia pun jadi mufti juga. Boleh? Tak apa, tak mau sebut tak apa lah. Baik. Jadi kata kat orang pula kan. Jadi gitulah maksudnya. Kan lah ni senang sungguh lah ni. Masyarakat kita ni senang. Senang angkat orang. Dia tengok yang kenal dengan diri dia, dia terima. Tak kenal dengan diri dia, dia kata ni bukan dia. Bukan macam tu sepatutnya. Jika dia tidak punya sambungan, apa yang dituntut hanyalah omongan. Bertanyalah kepada para ilmuwan, jangan segan untuk dapatkan panduan. Jadi kena tanya para ilmuwan. Tanya dulu kepada para guru. Ada seorang murid datang bertemu dengan Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hambali. Qadi Abu Ya'la ya ada masalah beliau dalam masalah mutasyabihat dan sebagainya. Dia agak macam dikritik oleh para ulama zaman tersebut dengan kritikan kerah lah. Karena Abu Ya'la, Qadi Abu Ya'la ni alim kabir. Cuma dalam bab masalah mutasyabihat dan sebagainya ni dia bermasalah. Dalam syarah tadi maksudnya bercanggah terus dengan ahli sunnah wal jamaah. Satu hari ada seorang murid datang daripada luar, mai jumpa dengan dia. Mai kata nak mengaji dengan dia. Kata, Syekh, saya nak mengaji dengan Syekh. Qadi Abu Ya'la pun sambut budak tadi, kata, dia pun tanya, kamu daripada mana? Saya daripada tempat fulan bin fulan, daripada negeri sekian-sekian. Syekh kata, bukan negeri kamu mazhabnya Syafi'i kah? Dia kata, ya, negeri saya mazhab Syafi'i. Habis itu kenapa nak mengaji dengan saya? Cuba tengok ulama dulu. Ni orang nak main mengaji ni. Kalau kita main mengaji, elok mazhab Syafi'i no? Comel. Tempat kamu dulu ni tak kenal tu. Orang kampung buat tak betul. Nanti balik tegak, semua ni bid'ah dalalah finnar. Itu yang balik kampung celaru ke orang kampung. Dia mengaji mazhab lain. Tapi cuba tengok dulu. Walaupun dia berbeza dengan ulama-ulama pada waktu tersebut, dengan pandangan-pandangan dia yang pelik-pelik. Tapi apa yang dia sebut? Dia kata, wahai anak, dia kata, kenapa kamu datang nak mengaji dengan aku? Negeri kamu negeri mazhab Syafi'i. Dia kata, saya nak mengaji dengan Syekh kerana saya kagum dengan Syekh. Baik, kata dia, wahai anakku, aku nak nasihat kamu dengan beberapa perkara. Yang pertama, kalau kamu mengaji dengan aku, kamu nanti balik ke kampung kamu, kamu akan bertelagah dengan orang tempat kamu. Kenapa? Karena mazhabnya aku beza dengan mazhabnya di tempat kamu.
Aku Hambali, mereka Syafi'i. Yang kedua masalah nanti kamu bila mengajak tak ada orang mai. Sebab tempat kamu mazhab Syafi'i, yang kamu gagah mengaji mazhab Hambali buat apa? Siapa nak mengaji mazhab Hambali waktu tu? Yang ketiga, kamu tidak ada orang yang akan bermuzakarah. Kamu tak boleh nak ingat balik ilmu kamu tadi yang kamu belajar dengan orang lain. Kerana apa? Kerana tak ada teman. Nah, 3 benda tu aku nasihat. Dan sekarang kata dia, aku nak tunjukkan kepada kamu seorang yang lebih layak daripada aku untuk mengajak kamu. Jom. Dengan siapa tuan-tuan? Dibawanya murid ini pergi kepada siapa? Kepada Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi radhiyallahu anhu. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang mengajar di madrasah nizamiyah pada waktu tersebut. Pergi kepada Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan ma'ruf Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dengan Abu Ya'la ni telagah. Tapi apa yang berlaku waktu itu ketika sampai Abu Ya'la kepada dia? Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi bangun, sambut dia dengan mulia. Peluk, cium dahi lagi. Dan kemudian Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi kata, kenapa kamu datang wahai qadhi? Maka kata dia, saya datang untuk hantar murid ini yang dia datang kepada saya, selayaknya dia belajar dengan kamu, bukan dengan saya. Tengok. Ini orang dulu. Orang lah. Kalau main-main tu jadi Wahabi, lagi dia syok. Faham? Sebut terus lah senang. Kena-kena apa? Kan? Sebut terus. Jelas. Nah. Orang panggil wadih zai syams. Dia panggil. Ulama Arab kata wadih zai syams. Maksudnya apa dia? Cerah macam matahari tu. Tak sebut kono-kono apa? Sebut terus. Mai-mai kalau suruh jadi Wahabi tu, tak jadi Wahabi pun suruh jadi Wahabi. Ni, mai-mai duduk masjid ni mengajak suruh jadi Wahabi semua. Pening habis orang kampung. Orang duk comel dah elok duk beramai. Dia jadi lari daripada ajaran yang sepatutnya. Boleh. Baik. Saya ni mai ke Penang ni apa ni? Pak Cik, saya minat masjid ni ya. Ha tu ya abang awal. Masjid lain saya tak mau lah. Abang tu ya. Sajalah abang kat bambu. Masjid lain saya tak mau dah. Saya nak masjid ni saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sambung. Bertemanlah kamu dalam kehidupan, teman yang tunjukkan jalan pada Tuhan. Jadi apa ni, nak berteman, ni masuk bab baru. Masuk bab berkenaan dengan berteman dengan kita nak mengaji, kena ada teman dalam pengajian. Teman yang tunjukkan kita nak, sebab dalam perjalanan perlu kepada rufqah, perlu kepada teman kita. Sayyidina Musa alaihi salam dalam perjalanan bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, beliau bawa siapa? Sayyidina Yusha ibn Nun. Dia tak pergi seorang-seorang. Ini dalil kata ulama perlu kepada teman. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau tidak seorang-seorang. Walaupun Nabi lebih pada tu lagi kalau nak pergi. Beliau berteman dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu Nabi nak dibawa Isra' dan Mi'raj, Nabi tidak seorang-seorang. Nabi ditemani Sayyidina Jibril dengan Sayyidina Mikail alaihi wassalam. Maksudnya dalam perjalanan perlu teman. Tak boleh jalan seorang-seorang. Nah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjalan seorang-seorang ni syaitan. Yang dua orang syaitanan, dua syaitan. Kalau dia jalan seorang-seorang tu syaitan seorang. Jalan dua orang, dua syaitan. Jalan tiga baru musafir. Jadi nak jalan jangan seorang-seorang. Habis tu Ustaz, saya nak balik Mesir ni, tak ada teman Ustaz. Tu kapal terbang bukan naik seorang-seorang. Kan ramai lah kapal terbang tu. Kira ramai lah tu. Betul? Naik bah ni daripada Kuala Lumpur nak balik ke Malaysia, dari Kuala Lumpur nak balik ke Kedah. Kita seorang-seorang ni. Seorang-seorang kok mana? Pemandu bah tu ada. Tu ramai lagi kan? Seat lain pun orang duduk. Tu kan berteman tu. Berteman tu. Sekali lah dalam perjalanan. Dia duduk faham teman ni mesti kawan dia. Duduk sebelah dia baru dia kata teman dia. Dalam perjalanan tu mesti ada teman. Tapi kalau kereta seorang-seorang, sebaiknya jangan seorang-seorang. Cari seorang lagi teman kita. Nampak? Jangan jalan seorang-seorang. Sebab jalan seorang-seorang ni syaitan kata Nabi. Sungguh syaitan. Orang jalan seorang-seorang ni dia boleh buat apa saja dengan seorang-seorang dia tu. Boleh tak? Dia fikir jahat ke apa semua. Seorang-seorang ni boleh. Tapi kalau dua orang syaitanan, dua syaitan. Sebab mungkin satu kepala. Dua syaitan. Tu Sayyidina Rasul keluar dalam hijrah dalam dua orang. Nabi Musa keluar dua orang. Tu Nabi bodoh, bukan syaitan. Hang tu syaitan.
Takkan kamu nak samakan Nabi dengan syaitan? Gila babi ke apa ni? Tu Nabi Allah Ta'ala, nak kamu nak sebut dia syaitan? Gila apa? Ni Nabi Allah Ta'ala. Nabi SAW ni ummah. Baginda Nabi seorang-seorang dia ummah. Nabi mewakili kepada umat. Dan Nabi tak akan seorang-seorang. Kenapa? Kerana ada malaikat bersama dengan Rasul SAW. Itu kita pun macam tu, Ustaz. Kita pun ada malaikat muka-muka nakir nah. Raqib dan Atid, ada dua. Abang kita, anak dia semua nama malaikat. Nah. Jibril, Mikail, Israfil, 3 kan? 3. Seorang lagi kalau masuk 4 ni buh Israel jam. Ini anak ada Israel telefon. Israel. Takut nak angkat, lupa. Ada seorang syekh kami, Syekh Fatihi Hijazi, dia kata ada seorang Arab ni buh nama ada Israel. Ni Syekh Fatihi contoh ni. Satu hari anak dia balik tutup pintu. Mak dia terkejut. Ketuk. Man, mak dia tanya siapa tu? Israel. Terkejut mak, terketak. Allah, Israel main dah. Terlupa anak dia nama Israel. Oh, ni anak dia. Bukan-bukanlah ni anak dia ni. Oh, anak nama Israel. Masya-Allah. Dia ada sebahagian ulama kata makruh bubuh nama anak dengan malaikat. Tapi mazhab kita Syafi'i kata harus hukum. Tak ada masalah. Nah, sebahagian ulama kata tapi mazhab kita harus. Tidak ada masalah. Tamam? Baik, bertemanlah kamu dalam kehidupan teman yang tunjukkan jalan pada Tuhan. Lisannya berbetulan dengan amalan, jangan berteman dengan yang bercanggahan. Nak berteman, kena berteman dengan orang yang lidahnya berbetulan dengan amalnya. Kita nak kawan dengan macam tu. Karena apa? Karena ittiba' sarraqah kata ulama. Karena tabiat ini mencuri. Tabiat ini mencuri. Orang yang berkawan dengan gajah, dia akan dapat perangai gajah. Orang yang kawan dengan kambing, dia akan dapat perangai kambing. Dia akan sabar. Kambing kan apa ni, memang oi letih kalau orang belah kambing ni, manja, nak kena duduk atas pada tanah, tak boleh duduk bawah, saya kena penyakit. Jadi nak kena jaga rapi ni lebih pada jaga orang. Jadi nak kena sabar betul-betul. Jaga lembu lain, berak merata. Jaga harimau lain. Sebab tu orang yang duduk dengan satu apa ni, kalau dengan binatang pun akan terkesan dengan akhlaknya binatang. Sebab tu Arab Badawi mereka kerah kerana duduk dengan unta. Dan persekitaran dia kerah. Orang Melayu kenapa lembut? Karena ada air sungai, aliran dia lembut, pokok-pokok. Jadi kadang jauh suasana kita ni mempengaruhi peribadi kita. Tidak. Orang yang duduk di kawasan kerah, akhlak dia kerah. Betul Arab kerah dibandingkan kita karena negeri dia kerah. Tidak. Ha. Kita ni sebab kerana ayak tu lembut sangat, tu yang lembut sampai tak pi mana. Jadi slow tidur kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang apa ni disebut oleh para ulama. Kalau dengan binatang pun akan terkesan dengan tuan dia, apatah lagi dengan abna jinsina, dengan yang jenis sama dengan kita. Lebih-lebih lagi. Sebab tu kalau kita berkawan dengan orang yang tidak baik akhlaknya, akhlak tersebut secara tidak langsung tercuri masuk ke dalam jasad orang tersebut. Sebab tu disebut ittiba' sarraqah. Tabiat ini mencuri, menyelinap masuk ke dalam tubuh seorang tadi dengan keadaan dia tak sedar. Kita kalau kawan dengan orang rajin, kita akan rajin. Kita kalau kawan dengan orang pemalah, kita akan jadi malah. Nah, jadi dia kena kuat betul-betul. Dah bangun pagi-pagi nak kena main kelah. Tengok-tengok kawan duk tidur sedap. Kadang terkesan tu. Hei, tidur sedap puak ni. Hei, nak keluar pun teruk. Tidur tu lah. Dia tidur sekali. Tiba, serok. Nah, dia akan jadi berteman macam tu. Apatah lagi yang akan jadi teman hidup kita, isteri kita, suami kita dan sebagainya. Kalau si suami tadi memang kaki masjid, mengaji ke sebelum kahwin ke selepas kahwin pun dia akan main masjid juga pada waktu tersebut. Jadi secara tak langsung isteri akan ikut sekali pada waktu itu. Betul? Kalau suami dia kaki mengaji, musafir untuk pergi mengaji dan sebagainya, isteri secara tak langsung akan ikut juga pada waktu itu. Betul? Tapi kalau kata dia rajin mengaji, dia tengok suami dia pula jenis pemalah pada waktu tersebut, melarang pula keluar pada waktu itu. Lain duduk rumah lah. Lain kalau tok lelaki tu pun alim kabir, dia memang tok guru pun dia tak keluar pun tak apa, saya mengajak. Tak apa. Kalau kata dia boleh mengajak lah, masalah tak mengajak lah rumah, mengejak kan. Ya. Mengejak keliling rumah dengan bini dia. Imam Abdul Wahab Sya'rani pernah satu malam main teka-teki dengan bini dia. Teka-teki siapa salah, siapa kalah, jadi keldai.
Ni bagaimana cerita apa? Nujum bukan dia? Musang berjanggut. Musang berjanggut. Demi macam tu, sungguh. Tak lah Piramli ambil tu tahu tu kat mana tak tahu lah kan, tapi berlaku kisah tu kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Imam Abdul Sya'rani main dengan bini dia, mungkin dia buat kalah lah kot. Ni ulama besar, wali Allah Taala Imam Abdul Wahab Sya'rani ni dipanggil apa ni, Syekhut Tariqatain, syekh kepada dua tariqah. Tariqah haqiqah dengan tariqah syariah. Dua-dua sekali dia gabung ilmu. Malam tu main-main, teka-teki, kalah. Dia buat kalah kot. Jadi dia kena jadi keldai. Bini naik atas belakang, kawan pun berjalan keliling katil. Pagi esok jumpa Tok Guru. Jumpa Al-Imam Ali Khawas, Tok Guru beliau. Ini guru tarbiyahnya beliau. Apa Syekh Ali Khawas kata? Kak luar, Masya Allah, dalam rumah jadi keldai. Saya kata dekat luar, alim kabir, ulama besar, dekat dalam rumah jadi keldai. Saya kata Syekh dia tahu apa yang berlaku dalam rumah. Ni kata ni, zaman tu kan ada internet, tu pergi buat live. Sampai jadi keldai, jadi buat live. Hari ni kalah teka-teki kita, kena jadi keldai malam ni. Ini wali-wali Allah Ta'ala. Semuanya ada guru. Kalau kita tengok balik, tidak ada seorang pun di kalangan guru yang menguasai ilmu, melainkan dia punya guru yang mendidiknya dengan sepenuh perhatian. Maka dia akan lahir sebagai guru juga selepas itu. Begitulah seterusnya. Nah, yang bersambung sanadnya sampai kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, begitu juga dengan teman. Perlu kepada teman yang kita pilih yang terbaik untuk dijadikan teman dalam pengajian kita, yang mana antara sifatnya lisannya berbetulan dengan amalannya, dan jangan kita berteman dengan orang yang bercanggahan lisan dengan amalnya. Dia bercakap lain, dia buat lain. Tak mau macam tu. Dan waktu mengaji kena jaga betul-betul akhlak kita dengan teman-teman kita. Jangan sampai menyakitkan hati teman-teman kita. Nah, baik dengan semua orang waktu mengaji. Jangan ada dengki, jangan ada sifat hasad, karena ini akan mematikan penuntut ilmu tersebut. Berapa ramai di kalangan penuntut ilmu yang waktu ketika belajar dia ada sifat dengki ini, menyebabkan dia tidak selesai pengajian dia dengan baik, dan dia tidak akan rasa tenang. Orang dengki ni dengan seseorang yang lain ni, dia tak akan senang hidup. Dia rasa dada dia rasa sempit saja, sebab dia tak suka tengok orang ni dapat lebih daripada apa yang dia dapat, kawan ni dapat. Kalau boleh nak orang ni lebih rendah daripada dia. Jangan ada sifat tersebut. Kena ada sifat ikram kepada para teman kita, dan khidmat kepada teman-teman kita sendiri. Macam tu kena ada di kalangan para penuntut ilmu. Jangan berkira. Berkira ni tak selesai. Kalau beli apa ni Maggi, kena beli lebih. Contoh, makan Maggi lah, tak elok. Kalau kata beli makanan, mak ayah bawa mai. Kalau mak pun bawa mai nak bagi anak tadi makan, bawa mai bagi banyak sikit, bagi kawan-kawan lain boleh makan sama. Tu kena. Jadi secara automatik akan merapatkan hubungan. Kalau bawa mai kat anak dia saja, lepas tu habaq pula, jangan bagi ke orang. Buh dalam loker senyap-senyap, simpan bawah katil. Dia punya kedekutnya, ya Allah ya Rabbi. Anak tu akan melatih diri dia menjadi kedekut. Sebab tu orang tua-tua kita kalau nak bagi sumbangan, nak bagi sedekah ke orang, dia akan bagi anak dia, suruh pergi bagi ke orang. Kenapa dia buat macam tu? Kerana nak bagi anak ni biasa dengan bagi kepada orang. Baik. Jika tidak punya teman demikian, lebih baik sendirian tanpa teman. Kalau tak ada teman yang macam ni, yang boleh menunjukkan kita kepada Allah Ta'ala, yang lisannya berbetulan dengan amalnya, maka lebih baik kita bersendirian, saya tidak berteman. Kalau kata tak jumpa, tapi saya sebut ni dengan mubalaghah lah. Takkan tak ada dalam dunia ni orang yang baik. Duk rasa kita seorang ke baik? Jadi saya masukkan sini mubalaghah. Kalau tak ada, cari jenuh ni tak ada. Teruk sangat tu. Tapi kalau tak ada juga, duduk seorang-seorang. Pergi duduk di gua. Pergi duduk berkhalwat di dalam gua, duduk seorang-seorang. Menyelamatkan iman kita lebih berharga pada waktu tersebut. Dikatakan ashab Al-Kahfi, mereka ini keluar dalam keadaan tidak merancang. Masing-masing keluar dalam keadaan tidak ada perancangan. Keluar-keluar bertemu tengah jalan. Rupanya satu niat. Dan digabungkan mereka di satu tempat. Ditidurkan mereka di satu tempat. 7 orang. Dan 7 orang tadi menggegarkan dunia. Diletakkan kisah mereka dalam Al-Quran. Mereka tak buat apa pun. Mereka tidur aja. Kalau kita baca balik kisah mereka, tidur saja masuk kisah dalam Quran. Masya Allah. Tidur kita tak ada siapa cerita. Tidur mereka masuk dalam Quran. Ada manfaat. Anjing yang tolong teman mereka tidur sekali juga masuk syurga. Itu lagi sekan. Baik siapa mereka ni? Tu nak tanya. Faham? Macam mana hak tidur saja
boleh masuk dalam Quran dengan kisah dia yang luar biasa. Kemudian anjing yang teman pun masuk sekali syurga hanya kerana khidmatnya. Faham? Kerana anjing tu duduk depan gua tu aja, tolong jaga, takut-takut orang mai tolong menyalak bagi orang lari. Dan dikatakan tempat tadi ditakuti oleh orang. Orang tak berani mai. Kerana Allah nak jaga mereka, dikatakan ditumbuhi tempat tersebut dengan duri-duri yang panjang. Kawasan anchor dipanggil. Orang takut nak masuk. Nah, bila nak masuk dia daripada cerita ada hantu, ada apa semua sekali. Jadi orang tak berani nak pi. Sebenarnya Allah Taala nak jaga mereka 350 tahun. Tidak. Tidak saja tuan-tuan. Tidak, tapi mengubah dunia, landscape ni dengan kisah mereka. Kenapa tuan-tuan? Karena mereka menjaga diri mereka dengan teman-teman mereka daripada fitnah pada waktu tersebut. Sebab tu orang yang jaga diri mereka dengan fitnah akhir zaman ni, mereka ini dipuji oleh Allah Ta'ala. Baik, di mana kahfinya kita? Mana gua kita sekarang? Ni gua kita. Bersama dengan para ulama, bersama dengan para solihin, bersama dengan teman-teman yang baik. Ini tempatnya. Duduk dalam majlis para guru. Ada tok-tok guru mengajak pergi ke majlis-majlis tersebut. Itu kahfinya kita. Itu guanya kita pada waktu sekarang. Boleh? Dan orang yang duduk dalam gua tersebut, mereka ini ditidurkan daripada fitnah pada waktu itu. Mereka tak akan terlibat dengan fitnah pada waktu itu. Sebab itu perlu kepada bimbingan para guru. Perlu kepada bimbingan para alim ulama. Perlu kepada bimbingan para salihin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar ni? Ulama, aulia, salihin, atqiya. Ini orang-orangnya yang kita kena bersama dengan mereka. Ahli zikir, ahli salah. Jangan duk lawan pula dengan ahli zikir. Tengok orang buat majlis zikir, kata aku orang buat majlis zikir. Tengok orang buat selawat, kata aku orang buat majlis selawat. Ni kita ni nak duk dengan siapa sebenarnya ni? Kita nak siapa ni? Dan kalau kita nak dengan yang baik, kita sokonglah semua dengan benda yang baik. Sepatutnya. Ni kita kerja duk berzikir ya. Kerja duk berzikir, kerja duk ni apa semua. Tak ada kerja lain kan? Boleh. Awak hang seorang je buat kerja, orang lain tak buat kerja. Boleh tak? Itu maksudnya. Jadi kena baik sangka dengan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dah pukul 11. Patutnya dah rehat lah. Patutnya lah kan. Jadi semangat buat terajak cakap ni. Kita berehat sat. Kita kelas sampai pukul berapa ni? Patutnya sampai pukul 11 ya kan? Sampai pukul 11 ya kan? Patutnya kan? Jadi itu saya pun sambung sikit lagi. Lepas tu tak payah sambung dah lah. Sebab masuk bab baru. Bab baru adab seorang alim. Ini malam ni insya-Allah kita akan sambung. Malam ni kita akan sambung adab seorang alim. Yang ni dalam adab ni ada, dalam bab ini ada 3 bab. 3 fasal yang kecil, iaitu adab alim dengan dirinya, yang kedua adab alim di dalam majlis ilmu, yang ketiga adab alim bersama dengan para muridnya. Kenapa saya dahulukan dalam kitab saya ini dengan adab para ulama, adab para alim? Karena mereka adalah pancaran kepada murid mereka. Dan mereka adalah orang yang diikuti. Maka mereka tersebut terlebih dahulu yang perlu memperbaiki diri sebelum diikuti. Itu kerana itu saya dahulukan bab ini untuk dibicarakan. InsyaAllah malam ini kita akan bertemu di tempat yang sama di sini. Selepas maghrib kita akan sambung perbahasan pada bab adab seorang alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul qawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.